Kebanyakan orang Islam pada masa itu belum pernah bertemu dengan Muhammad. Jadi, mereka tidak kenal mana satu Muhammad dan yang mana satu Abu Bakar. Apatah lagi, umur beliau dan Abu Bakar tidak jauh berbeza. Abu Bakar lebih muda 2 tahun daripada Muhammad. Walaupun belum pernah bertemu, tetapi mereka sudah memberi keyakinan dan keimanan yang tidak berbelah bagi kepada Muhammad. Mereka semua sudah berjanji mempertahankan Muhammad daripada musuh-musuh Allah seperti mereka mempertahankan istri dan anak-anak mereka. Akhirnya, matahari terkena pada Muhammad. Abu Bakar pun memayungkan Muhammad. Pada masa itu, barulah mereka tahu yang mana satu Muhammad. Pada masa itu, masing-masing berharap Muhammad berhenti di tempat mereka bagi mendapatkan keberkatan Muhammad. Kali pertama Muhammad turun daripada kenderaannya adalah di Quba. Muhammad terus memerintahkan sahabat-sahabatnya membina masjid di situ. Selama 4 hari, Muhammad berhenti di Quba. Pada masa itu, Ali sampai dari Mekah. Dalam tempoh itu, sahabat-sahabatnya menyiapkan masjid dan Muhammad menerima kunjungan orang Madinah dan beliau mula menyusun orang-orang Islam, khususnya orang Muhajirin. Dari hari Isnin sampai hari Kamis, Muhammad berada di Quba. Pada hari Jumaat, Muhammad bergerak dari Quba masuk ke Madinah. Dalam perjalanan, Muhammad sembahyang Jumaat di kediaman suku Salim bin Auf, tempat di antara Quba dan Madinah. Pada hari itu Muhammad sendiri menyampaikan khutbah Jumaat dan itulah khutbah Jumaat pertama Muhammad sampaikan. Sebelum itu, sembahyang Jumaat sudah dilakukan di Madinah. Orang pertama yang mendirikan sembahyang Jumaat ini adalah Sa'ad bin Zurarah. Dia dan 40 orang Islam yang lain bersembahyang Jumaat di rumahnya. Oleh itu, mengikut pendapat Imam Syafi'i, syarat sah sembahyang Jumaat adalah 40 orang jemaahnya, yakni bilangan orang yang sembahyang dalam kumpulan itu adalah 40 orang. Pembinaan Masjid Nabawi. Selepas itu barulah Muhammad bin Abdullah masuk ke Madinah. Setiap kampung yang dilalui oleh Muhammad, ketua dan penduduk kampung meminta beliau berhenti dan tinggal di situ. Tetapi Muhammad meminta kepada semua orang supaya membiarkan unta beliau berjalan sehingga ia berhenti sendiri. Muhammad berkata, biar dia berhenti sendiri. Unta ini mengikut perintah Allah. Akhirnya, Muhammad sampai di daerah suku Najjar. Di situ ada kawasan kosong yang dipunyai oleh 2 orang anak yatim. Unta Muhammad berhenti di situ. Muhammad membayar harga tanah itu kepada waris anak yatim ini dan Muhammad memerintahkan masjid dibina di situ. Masjid Nabawi adalah masjid paling mulia orang-orang Islam selepas Masjidil Haram di Makkah. Maka bermulalah pembinaan Masjid Nabawi. Pada masa itu, semua sahabat Muhammad di kalangan orang Ansar menawarkan kepada Muhammad supaya tinggal di rumah mereka. Akhirnya, Muhammad memilih tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah Abu Ayyub besar dan 2 tingkat. Abu Ayyub meminta Muhammad tinggal di bahagian atas. Abu Ayyub berkata, tidak sepatutnya kami duduk di atas, manakala Muhammad tinggal di bawah. Tetapi Muhammad memilih tinggal di bawah supaya tidak menyusahkan Abu Ayyub dan keluarganya, kerana Muhammad akan didatangi oleh banyak tetamu. Pembinaan masjid terus berjalan. Semua sahabatnya bekerja. Bahkan Muhammad sendiri ikut bekerja. Sambil bekerja, sahabat-sahabatnya bernasyid, ya Allah, tiadalah kehidupan melainkan kehidupan di akhirat. Ampuni para Ansar dan Muhajirin.
Muhajirin adalah gelaran kepada orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah. Muhammad juga ikut sama bernasyid dengan sahabat-sahabatnya daripada golongan Muhajirin dan Ansar. Begitulah peranan nasyid dalam membina jiwa dan menghidupkan semangat di samping dapat memeriahkan suasana. Sahabat-sahabatnya juga bernasyid semasa menyambut ketibaan Muhammad. Sambil membina Masjid Quba, mereka bernasyid. Begitu juga semasa membina Masjid Nabawi. Muhammad pun ikut sama bernasyid. Oleh itu, para ulama sufi mengatakan nasyid itu dapat melembutkan dan menyegarkan hati. Muhammad juga ikut mengangkat batu bata dari tanah bagi membina masjid itu. Semua sahabat memikul satu batu setiap seorang. Tetapi Ammar bin Yasir memikul 2 batu sekaligus. Apabila Muhammad melihat kegigihan Ammar ini, hati beliau tersentuh dan terharu. Muhammad mendoakannya dan pada masa itu juga Muhammad menyebut kematian Ammar. Ammar akan dibunuh oleh golongan yang melanggar batasan agama. Pada tahun pertama hijrah, Muhammad memberitahu sahabat-sahabatnya jadual yang akan berlaku selama 35 tahun lagi. Pada malam pertama Muhammad tinggal di rumah Abu Ayyub. Abu Ayyub dan keluarganya tidur di penjuru rumah. Mereka tidak banyak bergerak, takut mengganggu Muhammad. Semasa bekas air mereka pecah, Abu Ayyub takut air turun dan terkena pada Muhammad. Dia pun mengelap air itu dengan selimutnya, sedangkan itulah satu-satunya selimutnya yang ada. Sedangkan cuaca di Madinah adalah sejuk pada waktu musim sejuk. Pada malam itu, Abu Ayyub dan isterinya tidak tidur. Esoknya, apabila diceritakan kepada Muhammad apa yang berlaku, beliau yang penyayang dan pengasih itu bersetuju berpindah ke atas. Abu Ayyub dan Ummu Ayyub menyiapkan makanan untuk Muhammad. Daripada libahan makanan beliau itu, barulah mereka makan. Bahkan yang mereka paling suka adalah makanan yang ada bekas jari Muhammad. Mereka mahu mengambil berkat daripada jari-jari tangan beliau. Selepas suasana agak tenang, Muhammad menghantar Zaid bin Harithah mengambil keluarga Muhammad dan keluarga Abu Bakar di Mekah. Pada masa itu, anak perempuan Abu Bakar Asma belum datang lagi. Dia datang lambat sedikit. Antara perkara penting pada tahun pertama hijrah ini, sahabat-sahabat dan orang-orang Madinah menziarahi Muhammad. Antara yang gairah dalam bertemu Muhammad adalah Abdullah bin Salam, salah seorang pendeta Yahudi. Bahkan dia adalah orang paling alim di kalangan mereka. Semasa berita ketibaan Muhammad di Madinah, Abdullah bin Salam berada di rumah ibu saudaranya. Apabila dia mendengar berita ini, dia terus bertakbir, yaitu menyebut Allahu Akbar, yang bermaksud Allah Maha Besar bagi memuji Tuhan. Ibu saudaranya terkejut mendengar Abdullah bin Salam bertakbir. Abdullah berkata kepada ibu saudaranya, "Dia Nabi. Semua tanda kenabian yang ada di dalam kitab Taurat ada pada Muhammad." Ibu saudaranya berkata kepadanya, "Kamu pergi tengok dulu. Pastikan betul-betul." Abdullah bin Salam pun pergi bertemu dengan Muhammad. Abdullah bin Salam dapat menyaksikan sendiri semua tanda yang disebut itu ada pada Nabi Muhammad, termasuk tanda yang disebut dengan nama Khatamun Nubuwah, pengakhir zaman kenabian. Abdullah bin Salam terus masuk Islam di situ. Dengan itu, dialah orang Yahudi yang pertama masuk Islam. Selepas itu, dia mengatur strategi dengan Muhammad bagi mengiklankan keislamannya supaya menjadi hujah ke atas orang-orang Yahudi yang lain. Muhammad memanggil semua orang berkumpul, termasuk ulama-ulama dan pembesar-pembesar Yahudi. Muhammad berdakwah kepada mereka, tetapi mereka tetap tidak menerima Islam. Akhirnya, Muhammad bertanya kepada orang-orang Yahudi, "Apakah kedudukan Abdullah bin Salam di kalangan kamu?" Mereka berkata, "Dia pembesar kami, dia ulama kami, bahkan dia paling alim di kalangan kami."
Peristiwa ini berlaku di hadapan ramai. Pada masa itu, Abdullah bin Salam yang dari tadi bersembunyi di dalam keluar. Dalam majlis itu beliau mengucap 2 kalimat syahadah. Kata-kata yang diucapkan bagi membuktikan keislaman, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang bermaksud aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi Muhammad itu pesuruh Allah. Di depan pembesar-pembesar Yahudi dan ulama-ulama dan orang ramai, sat hujah ke atas orang Yahudi di depan semua orang. Pada masa itu juga, semua orang Yahudi yang ada mengatakan Abdullah bin Salam adalah orang jahat, penipu dan paling jahil di kalangan mereka. Terbukti tidak sampai beberapa menit, mereka sudah berubah apabila berhadapan dengan perkara yang mengancam kepentingan mereka. Safiyah, anak perempuan salah seorang pembesar Yahudi, Huyai bin Akhtab, menceritakan kisahnya. Beliau adalah anak kesayangan ayahnya dan bapa saudaranya bernama Yasir bin Akhtab. Safiyah berkata, setiap kali mereka melihat aku, pasti mereka memegang dan memelukku. Kedua-duanya hadir dalam majlis pertemuan dengan Muhammad. Pada hari itu, aku datang kepada ayah dan bapa saudaraku. Mereka tidak mengindahkan aku lagi. Mereka berdua sedih dan sugul. Pada masa itu, aku terdengar perbualan mereka. Ayahku bertanya kepada bapa saudaraku, apakah dia orang yang disebut di dalam kitab Taurat? Yasir berkata, benar, semua alamatnya tepat. Inilah dia orangnya. Jika kalau begitu, apa yang engkau hendak lakukan, wahai Yasir? Bapa saudaraku berkata, aku berazam akan memusuhinya selama-lamanya. Masyarakat Islam teladan. Muhammad memulakan tugas-tugas sebagai pemimpin dengan operasi membina masjid, iaitu membina hubungan dengan Tuhan dan membina iman. Selepas itu Muhammad melakukan operasi kasih sayang, iaitu mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Muhammad dengan Ali, Abu Bakar dengan Kharjah bin Zaid, Umar dengan Uthban, Abdullah bin Mas'ud dengan Muaz bin Jabal, Mus'ab bin Umair dengan Abu Ayyub al-Ansari, Abu Ubaidah dengan Abu Talhah. Begitulah seterusnya. Berlaku peristiwa yang belum pernah berlaku dalam sejarah, sebagaimana kasih sayang yang berlaku antara kaum Muhajirin dan Ansar. Para Ansar menerima Muhajirin sebagai saudara mereka. Harta, rumah, dan pakaian semuanya dibagi dua dan saudaranya Muhajirin. Bahkan ada yang sampai mahu menceraikan salah seorang daripada istrinya untuk dikahwinkan dengan sahabat daripada Muhajirin. Tetapi apabila sampai ke tahap itu, para Muhajirin menolaknya dengan baik. Mereka hanya mengambil sekadar keperluan sahaja. Para Ansar membuka hati mereka kepada Muhajirin sebelum mereka membuka pintu rumah mereka. Para Ansar memberi hati mereka kepada Muhajirin sebelum mereka memberikan harta mereka. Dengan itu, tercetuslah kasih sayang, tautan hati, dan pengorbanan yang luar biasa dalam sejarah manusia seluruhnya. Muhammad mempersaudarakan hati mereka dahulu sebelum beliau mempersaudarakan jasad mereka. Muhammad mempersaudarakan Sa'ad bin Rubaiyah dengan Abdurrahman bin Auf. Dengan itu, Sa'ad datang menawarkan kepada Abdurrahman hartanya. Sa'ad berkata kepada Abdurrahman, lihatlah mana satu daripada 2 orang istriku yang lebih kamu suka. Aku akan berikan kepada kamu. Apabila selesai iddah, iaitu tempoh seorang perempuan itu boleh berkahwin semula selepas diceraikan ataupun kematian suaminya, kamu boleh mengahwininya. Abdurrahman menolak dan berkata,
Semoga Allah memberkati kamu dan keluarga kamu dan harta kamu. Tetapi tunjukkan kepada aku di mana pasar. Kemudian Abdurrahman pergi berjual beli di pasar sehingga dia mendapat keuntungan kerana beliau pandai berniaga. Muhammad pernah berkata berkaitan dengan Abdurrahman. Abdurrahman kalau dia berniaga, pasir pun dia akan untung. Abdurrahman datang ke Madinah tanpa sebarang harta. Tetapi atas kepercayaan dan amanah Muhammad, dia berjaya membina kekuatan ekonomi umat Islam. Beliau juga membebaskan umat Islam daripada cengkaman Yahudi yang pada masa itu menguasai perniagaan dan ekonomi Madinah. Abdurrahman berjaya membangunkan Suqul Ansar, iaitu pusat ekonomi orang Islam di Madinah. Muhammad kemudian menyusun sistem masyarakat Madinah. Antara taklimat Muhammad, beliau sahaja yang berhak membuat perjanjian dengan mana-mana suku dari luar Madinah. Selain itu, semua perselisihan yang berlaku di Madinah diselesaikan mengikut cara-cara Islam. Begitu juga, Muhammad tidak membenarkan sesiapa yang memberi jaminan keselamatan kepada orang Quraisy di Madinah. Orang-orang Madinah yang sudah dibentuk pribadi mereka melalui wakil Muhammad yang bernama Mus'ab bin Umair selepas disusun pula oleh Muhammad menjadi semakin kemas dan semakin cantik. Pada tahun pertama Hijrah, As'ad bin Zurarah Al-Khazraji wafat. As'ad adalah salah seorang pemimpin Ansar. Dia adalah orang pertama dalam Islam yang bersembahyang Jumaat, iaitu di rumahnya sendiri, dan juga yang menyampaikan khutbah. Dalam tempoh 4 bulan pertama Hijrah, Muhammad ke Madinah, semua pembinaan masyarakat dan negara Islam model ini berlaku ujian kepada umat Islam. Pada masa itu, tidak ada seorang pun anak lelaki orang Islam yang dilahirkan di Madinah hidup. Anak-anak lelaki yang dilahirkan semuanya meninggal dunia. Orang-orang Yahudi mengambil peluang mengeksploitasi hal ini. Mereka berkata, "Kami sudah sihir orang Islam. Mereka tidak dapat melahirkan anak lelaki lagi. Anak lelaki yang dilahirkan semuanya meninggal dunia. Dengan itu, zuriat mereka akan pupus." Dengan propaganda Yahudi ini, orang-orang yang lemah imannya mula tergugat. Sehinggalah Asma, anak perempuan Abu Bakar, iaitu isteri kepada Zubair bin Awam, datang dari Mekah. Asma berhijrah ke Madinah dalam keadaan syarat hamil. Dia sampai di Madinah pada penghujung 4 bulan ini. Apabila Asma masuk sahaja ke Madinah, dia melahirkan anak lelaki. Terus dibawa anak ini kepada Muhammad. Muhammad yang melakukan upacara membelah bulut. Beliau mengunyah buah kurma dan dimasukkan ke dalam mulut anak itu. Dengan itu, benda pertama masuk ke mulutnya ialah air liur Muhammad. Kelahiran Abdullah menjadi kegembiraan umat Islam pada masa itu. Abdullah dibawa berarak ke seluruh Madinah sambil bertakbir. Sejak itu, senyaplah propaganda yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Tidak berapa lama kemudian, Abdullah bin Umar menyaksikan tentera Hajjaj membunuh Abdullah bin Zubair, di mana selepas mereka membunuh Abdullah, mereka bertakbir. Abdullah bin Umar berkata, "Aku menyaksikan hari kelahirannya dan hari kematiannya. Demi Allah, orang-orang yang bertakbir pada hari kelahirannya adalah lebih baik daripada orang-orang yang bertakbir pada hari kematiannya." Dalam tempoh itu juga Muhammad mengahwini Siti Aisyah, anak perempuan Abu Bakar. Dalam tempoh ini juga Allah memerintahkan bilangan rakaat dalam sembahyang ditambah. Sejarah sembahyang melalui 3 peringkat. Pertama, sembahyang belum diwajibkan, tetapi hanya menjadi perkara sunat. Ia bermaksud ibadah itu tidak wajib dilakukan, tetapi apabila melakukannya diberi pahala oleh Allah. Pada masa itu, perkara yang wajib hanya sembahyang malam kepada Muhammad. Selepas itu, sembahyang malam diwajibkan kepada orang Islam juga. Sembahyang-sembahyang lain adalah sunat. Kedua, apabila berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah mewajibkan sembahyang 5 waktu, tetapi semuanya 2 rakaat. Ketiga, pada awal hijrah Muhammad ke Madinah, Allah tambahkan rakaat sembahyang zuhur, asar, maghrib dan isya
hanya sembahyang subuh yang kekal 2 rakaat. Pada masa itu Muhammad terfikir cara mahu memberitahu orang ramai apabila tiba waktu sembahyang. Sahabat-sahabatnya dapat mengagak waktu sembahyang, sehinggalah Zaid bin Abdullah bermimpi ada orang datang mengajarnya cara melakukan azan. Apabila dia memberitahu mimpinya kepada Muhammad, Muhammad mengakui mimpi itu benar. Itulah dia azan yang digunakan sehingga sekarang. Muhammad berkata kepada Abdullah bin Zaid, "Ini mimpi yang baik. Ajarkan kepada Bilal, kerana suaranya lebih kuat daripada suara kamu." Dari sini, bermulalah tradisi orang yang melaungkan azan itu orang yang paling baik suaranya. Apabila Bilal melaungkan azan, Umar terbangun daripada tidurnya. Apabila mendengar suara azan Bilal, cepat-cepat dia bertemu Muhammad. Umar memberitahu Muhammad, "Ini juga azan yang pernah aku lihat dalam mimpiku." Masya Allah. Kumpulan pengintip bagi menyekat ekonomi Quraisy. Selepas masyarakat Islam di Madinah semakin stabil, Muhammad ingin memulakan jihad dengan Quraisy. Muhammad mahu menyekat kekuatan ekonomi mereka yang belum Islam. Dengan itu dapat melemahkan kedudukan mereka yang terlalu memusuhi Islam. Melalui operasi-operasi ini, Muhammad ingin menyampaikan mesej kepada Quraisy bahawa mereka mesti berlembut dengan orang-orang Islam dan memberi peluang kepada umat Islam menyampaikan dakwah dengan bebas kepada orang ramai. Selain itu, Quraisy mesti membenarkan orang Islam masuk Mekah untuk beribadah. Kalau tidak, kepentingan perniagaan mereka akan tergugat. Pasukan-pasukan ini juga mengambil peluang menyampaikan Islam kepada suku-suku yang mereka lalui. Muhammad mendapat berita ada rombongan dagangan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal pulang dari Syam yang dikawal oleh 300 orang lelaki. Jadi, Sariyah, yakni pasukan tentera yang bukan dipimpin oleh Muhammad, pertama yang dibentuk oleh Muhammad adalah seramai 30 orang yang dipimpin oleh Hamzah. Mereka terus bergerak ke arah perjalanan rombongan ini. Rombongan Abu Jahal berada di kawasan suku Damrah. Ketua suku Damrah iaitu Mujdi bin Amr menyekat pasukan Hamzah daripada bertemu dengan rombongan Abu Jahal. Oleh itu, rombongan Abu Jahal dapat melepaskan diri, sedangkan Hamzah pula hanya diperintahkan supaya menyekat rombongan, bukan memerangi suku Damrah. Peristiwa ini berlaku pada bulan Ramadan, iaitu bulan ke-9 dalam kalender Islam pada tahun pertama Hijrah. Pada bulan hadapannya, iaitu bulan Syawal, Muhammad mempersiapkan sepukunan lagi Sariyah, iaitu pasukan pengintip. Kali ini dipimpin oleh Ubaidah bin Harith bin Abdul Muttalib bersama 60 orang sahabat yang semuanya daripada Muhajirin Quraisy. Ini kerana Muhammad ingin memahamkan masyarakat ini bukan suku lawan suku, tetapi ia adalah urusan agama. Muhammad juga ingin memelihara perjanjian Ansar. Semua tempat di mana pasukan ini bergerak adalah di luar Madinah, sedangkan Ansar sudah berjanji mempertahankan Muhammad di Madinah. Rombongan Quraisy kali ini seramai 200 orang dipimpin oleh Abu Sufyan. Mereka berjaya melepaskan diri daripada tentera Islam apabila Abu Sufyan memerintahkan orang-orangnya memanah tentera Islam supaya mereka tidak dapat marah dan rombongannya sempat melarikan diri. Pada penghujung bulan ini, Muhammad mempersiapkan pasukan lagi seramai 20 orang di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas, juga sepupu Muhammad dari sebelah ibu. Kali ini mereka berjalan kaki bagi menyekat rombongan Quraisy di luar Madinah. Apabila mereka tiba, rombongan itu sudah mendahului mereka. Dalam tempoh itu, sampai berita kematian Walid bin Mughirah, iaitu seorang pemimpin Quraisy yang memusuhi Muhammad dan orang-orang Islam. Tidak lama kemudian Muhammad sendiri memimpin tentera dalam peperangan yang diberi nama Peperangan Abwa. Peperangan ini adalah peperangan pertama yang dipimpin oleh Muhammad. Peristiwa ini berlaku pada bulan Safar, iaitu bulan kedua dalam kalender Islam pada tahun kedua Hijrah. Ia selepas selesai bulan-bulan yang tidak dibenarkan berperang dalamnya yang disebut bulan haram. Bulan-bulan ini adalah Zulkaidah iaitu bulan ke-10, Zulhijjah iaitu bulan ke-12, Muharram iaitu bulan pertama dan Rajab iaitu bulan ke-7. Muhammad bertemu dengan kafilah Quraisy juga di daerah suku Damrah.
Ketua mereka datang berjumpa Muhammad meminta supaya jangan berlaku peperangan di kawasan mereka. Mereka juga meminta perjanjian keamanan daripada Muhammad dan orang-orang Islam. Perjanjian keamanan berlaku antara Muhammad dan suku Damrah. Inilah perjanjian keamanan pertama yang berlaku dalam sejarah Islam. Bulan Rabiul Awal iaitu bulan ketiga, sekali lagi Muhammad sendiri keluar memimpin tentera Islam dalam peperangan Buaq bersama 200 orang tentera Islam bagi menyekat rombongan Quraisy yang besar terdiri daripada 2,500 ekor unta yang penuh dengan muatan dan dikawal oleh 100 orang pahlawan Quraisy. Rombongan ini dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf, tuan kepada seorang hamba bernama Bilal yang mengazab Bilal. Rombongan ini juga sempat melepaskan diri melalui jalan jauh. 2 bulan selepas itu, iaitu dalam bulan Jamadil Awal, iaitu bulan kelima, Muhammad keluar lagi memimpin tentera Islam dalam peperangan Al-Ashirah. Ia bertujuan menyekat rombongan dagangan Quraisy dari Syam. Apabila tentera Islam sampai di daerah suku Mudlij, mereka pula menghalang tentera Islam daripada bertemu dengan rombongan itu. Mereka juga meminta perjanjian keamanan daripada Muhammad. Muhammad tinggal di kawasan suku ini selama sebulan bagi mengukuhkan lagi kekuatan dan kemuliaan umat Islam pada masa itu. Oleh itu, Muhammad mengepung dan menguasai semua laluan rombongan dagangan di antara Mekah dan negeri Syam. Orang Quraisy semakin sulit melalui jalan itu. Selepas 10 hari Muhammad pulang ke daerah suku Mudlij, suku Fihr datang menyerang di sepanjang hujung Madinah. Mereka mencari buah-buahan dan membunuh seorang peladang daripada Ansar di ladangnya. Apabila mendengar suatu jeritan, Muhammad terus berkejar ke tempat suara itu, diikuti oleh sahabat-sahabatnya. Suku Fihr terpaksa melepaskan buah-buahan yang mereka curi dan bekalan yang mereka bawa bagi melepaskan diri daripada tentera Islam. Sebelum Perang Badar, Muhammad menghantar sepasukan tentera di bawah pimpinan Abdullah bin Jahsy. Pasukan ini terdiri daripada 8 orang tentera Islam. Antara 8 orang ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Di tengah-tengah jalan, unta tunggangan Sa'ad terlepas dan lari. Sa'ad dan seorang lagi sahabat iaitu Utbah bin Ghazwan yang berkongsi kenderaan dengannya terpaksa keluar mencari unta mereka. Pada masa yang sama, rombongan Quraisy tiba. Masa itu adalah hari terakhir bulan Rajab, iaitu salah satu bulan yang diharamkan berperang. Abdullah menyangka sudah masuk satu hari bulan Syaban yang sudah dibolehkan berperang. Oleh itu mereka menyerang rombongan ini. Tentera Islam membunuh Amr bin Hadrami. Ini adalah Quraisy pertama yang dibunuh oleh orang Islam. Mereka menawan 2 orang lagi dan membawa balik semua rombongan dagangan itu. 2 orang tawanan ini adalah tawanan pertama dalam Islam, iaitu Hakam bin Kaisan dan Uthman bin Abdullah. Rombongan ini adalah harta rampasan perang yang pertama dalam Islam. Masalah timbul apabila peristiwa ini berlaku dalam bulan haram, iaitu bulan Rajab. Quraisy menyebarkan ke seluruh Arab. Orang Islam sudah membolehkan berperang dalam bulan haram. Sedangkan hal itu adalah dosa dan kesalahan besar bagi orang Arab. Kemudian, Quraisy menghantar wakil ke Madinah bagi membawa balik 2 orang tawanan mereka. Muhammad menerangkan kepada mereka, orang Islam juga mengharamkan peperangan pada bulan haram. Tetapi perkara yang berlaku adalah pada penghujung bulan haram, di mana Abdullah menyangka sudah masuk bulan Syaban. Bukan kerana orang Islam sengaja tidak menghormati bulan haram. Muhammad tidak melepaskan tawanan, sehingga Sa'ad dan Utbah bin Ghazwan pulang kerana Muhammad takut mereka ditawan oleh Quraisy. Hakam bin Kaisan memilih tinggal di Madinah dan masuk Islam selepas dia dibebaskan. Seorang lagi pulang ke Mekah dan meninggal dunia selepas itu. Sebenarnya Quraisy yang tidak menghormati bulan haram, iaitu bulan dilarang berperang, kerana mereka mengeluarkan orang Islam dari Mekah dan melakukan fitnah ke atas mereka pada bulan haram. Semasa di Mekah, Muhammad sembahyang menghadap ke Baitul Maqdis, tetapi Kaabah berada di hadapannya. Muhammad menghadap Kaabah dan Baitul Maqdis.
Tetapi apabila beliau berhijrah ke Madinah, Madinah berada di utara dan Baitul Maqdis di utara Makkah. Oleh itu Kaabah sudah berada di belakangnya. Hati Muhammad sudah lama ingin menghadap ke Masjidil Haram. Justru Muhammad sentiasa menunggu-nunggu bilakah Allah akan mengubah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kemudian Allah memerintahkan menjadikan Kaabah sebagai kiblat orang Islam. Ini adalah sejarah perubahan kiblat dari Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram di Makkah. Orang-orang Yahudi mengambil peluang ini bagi menimbulkan lagi fitnah. Mereka berkata, adakah ini satu agama? Sekejap menghadap Baitul Maqdis, sekarang sudah berubah menghadap Kaabah pula. Pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah, turun perintah supaya orang Islam berpuasa pada bulan Ramadan. Ramadan pertama mereka berpuasa adalah Ramadan pada tahun kedua selepas hijrah. Apabila masuk bulan Ramadan, Muhammad berpuasa dan semua masyarakat Islam berpuasa dengan Muhammad. Dalam bulan Ramadan berlaku peperangan Badar, iaitu peperangan penting dalam sejarah Islam. Orang Islam dapat berita ada rombongan dagangan Quraisy yang besar pulang dari Syam. Mereka membawa 1,000 ekor unta yang hanya dikawal oleh 40 orang lelaki yang diketuai oleh Abu Sufyan. Rombongan dagang ini istimewa daripada rombongan lain kerana semua peniaga Quraisy menghantar barang dagangan mereka melalui mereka. Mereka menjadi perhatian semua orang. Muhammad memberitahu masyarakat Islam, beliau akan memimpin sendiri tentera Islam pada kali ini. Muhammad membuka peluang kepada sesiapa yang hendak menyertai pasukan ini. Tidak ada perintah pada masa itu. Sahabat-sahabatnya semua membuat persiapan. Jumlah yang keluar bersama dengan Muhammad 313 orang lelaki. Muhammad dan 313 tentera Islam ini bergerak ke tempat laluan rombongan itu. Pada masa yang sama, ada satu peristiwa berlaku di Makkah. Atikah binti Abdul Muttalib, iaitu saudara Muhammad yang masih berada di Mekah pada masa itu, melihat dalam mimpinya seorang lelaki berdiri di Abtuh dan menyeru, "Wahai orang yang khianat kepada Islam, bersiaplah untuk kematian kamu 3 hari dari sekarang." Kemudian lelaki itu datang ke Kaabah dan menyuruh dengan seruan yang sama, "Wahai orang yang khianat kepada Islam, tunggulah kematian kamu 3 hari lagi." Kemudian lelaki ini naik ke atas bukit Qubais di tepi Kaabah dan menyeru lagi. Kemudian dia mengambil seketul batu dan melontarkan ke arah rumah-rumah penduduk Mekah. Batu itu pun berkecai, sepihaknya masuk ke dalam rumah setiap penduduk Mekah. Atikah menceritakan mimpi ini kepada saudaranya Abbas bin Abdul Muttalib. Dia meminta Abbas jangan beritahu sesiapa pun. Abbas yang bersahabat baik dengan Walid bin Utbah menceritakan mimpi ini kepada Walid bin Utbah. Walid bercerita pula kepada ayahnya Utbah dan cerita itu tersebar ke Mekah. Keesokan harinya selepas Abbas tawaf di Kaabah, Abu Jahal memanggilnya dan mengajaknya duduk sekali dengan pembesar-pembesar Quraisy yang lain. Abu Jahal berkata kepada Abbas, "Wahai Abbas, aku tengok kamu daripada keluarga Abdul Muttalib ini semakin bertambah Nabi di kalangan kamu." Abbas bertanya, "Apa maksud kamu Abu Jahal?" Abu Jahal berkata, "Sebelum ini ada lelaki daripada kalangan kamu yang mengaku menjadi Nabi, dan sekarang ada perempuan pula yang hendak menjadi Nabi." Abbas yang tidak tahu cerita mimpi itu sudah tersebar, merasa pelik dengan kata-kata Abu Jahal. Dia bertanya lagi kepada Abu Jahal, "Apa yang sudah berlaku sebenarnya?" Abu Jahal berterus terang, "Mimpi Atikah." "Mimpi apa?" tanya Abbas. Abbas terpaksa menafikan mimpi itu. Dia takut apa yang Atikah mimpi itu berlaku. Pada masa itu, Abu Jahal mencabar suka Abdul Muttalib. Kata Abu Jahal, "Kalau tidak berlaku apa-apa dalam masa 3 hari ini, kami akan membuat kenyataan bertulis suku Muttalib adalah suku yang paling penipu di kalangan Arab." Apabila cerita ini sampai kepada keluarga Abbas yang lain, mereka semua marah kerana Abbas membiarkan Abu Jahal mempersendahkan suku Abdul Muttalib. Pada masa itu Abbas berazam, selepas 3 hari, kalau Abu Jahal hendak memperkecilkan lagi suku Abdul Muttalib, dia akan memukul Abu Jahal.
Abu Sufyan yang memimpin rombongan dagang itu berhati-hati. Dia menghantar perisik bagi memastikan tiada apa-apa halangan dalam perjalanan. Muhammad pula menghantar perisik bagi memastikan perjalanan rombongan itu. Muhammad menghantar 2 orang sahabat. Mereka pergi tinggal dekat dengan perigi Badar. Di situ mereka ternampak ada seorang lelaki duduk di situ dan 2 orang hamba perempuan sedang mengambil air. Daripada perbualan 2 orang hamba itu, mereka mendapat tahu rombongan Abu Sufyan sudah hampir. Mereka terus pulang memberitahu Muhammad. Pada masa itu juga, Abu Sufyan keluar sendiri bagi memastikan perjalanan rombongannya selamat. Akhirnya dia juga sampai ke perigi Badar ini. Dia bertanya kepada lelaki yang duduk di situ, "Adakah kamu ada melihat sesiapa di situ?" Lelaki itu berkata, "Aku ada nampak 2 orang lelaki datang tidak jauh dari sini, tetapi mereka tidak datang ke perigi. Selepas itu, mereka beredar." Abu Sufyan pergi ke tempat 2 lelaki itu berhenti. Dia dapat mengesan tapak kaki unta dan biji kurma dalam najis unta di situ. Dari situ, Sufyan tahu unta itu kepunyaan orang Madinah kerana hanya orang Madinah memberi unta mereka makan kurma. Abu Sufyan tahu rombongannya dalam bahaya. Abu Sufyan terus menghantar wakil ke Mekah, meminta orang Mekah menghantar tentera bagi menyelamatkan rombongan mereka. Abu Sufyan merasa tidak mungkin dia terlepas kali ini daripada Muhammad dan tentera Islam. Oleh itu, Abu Sufyan memilih Damdam bin Amr, pakar propaganda dalam kalangan orang Abu Sufyan. Damdam segera memucut untanya ke Mekah. Apabila hampir dengan Mekah, dia mengoyakkan pakaiannya dan dipakai semula dalam keadaan terbaik dan terkoyak-koyak. Kemudian dia mencederakan untanya, diambil darah dan disapu ke mukanya, badan dan pakaiannya. Keadaannya menakutkan, seolah-olah sudah berlaku perang. Apabila sampai di Abtah, dia menjerit, "Tolong, tolong, ada malapetaka." Orang Mekah berkejaran ke tempatnya. Apabila orang bertanya apa yang berlaku, dia tidak menjawab, tetapi terus menjerit, "Tolong, tolong, ada malapetaka besar." Orang bertanya lagi, tetapi dia tidak menjawab dan terus gerak menuju ke Kaabah. Orang ramai ikut di belakangnya. Sampai di Kaabah dia menjerit dan akhirnya dia naik ke Bukit Qubais. Pada masa itu, semua orang Mekah keluar ke Kaabah di tepi Bukit Qubais. Dari atas bukit dia menjerit lagi, "Tolong, tolong, ada malapetaka besar." Apabila dia melihat sudah ramai orang berkumpul, baru dia menceritakan apa yang berlaku. Oleh itu, orang Mekah terus bersiap untuk keluar mempertahankan barang dagangan mereka. Menurut Abbas, sebelum Damdam sampai, dia keluar tawaf di Kaabah. Hari itu hari ketiga selepas mimpi Atikah. Dia sudah berazam akan memukul Abu Jahal kalau Abu Jahal berani bercakap yang bukan-bukan lagi. Abbas berkata, "Semasa aku tawaf, aku ternampak Abu Jahal datang bergegas-gegas, tetapi tidak bercakap apa-apa kepadaku." Abu Abbas berkata dalam hati, "Takkan sampai begini Abu Jahal takut dengan aku." Pada masa itu, baru Abbas mendengar jeritan Damdam. Jadi, semua orang dan pembesar Quraisy bersiap-siap kecuali 2 orang, iaitu Abu Lahab dan Umayyah bin Khalaf. Abu Lahab, iaitu bapa saudara Muhammad, mengupah seorang pemuka Quraisy yang lain yang berhutang dengannya menggantikan tempatnya dalam tentera Quraisy. Dengan itu, Abu Lahab melangsaikan semua hutang orang itu. Umayyah bin Khalaf pula tidak berani keluar kerana pernah satu masa dia mencaci Sa'ad bin Mu'az, salah seorang ketua Ansar yang bertawaf di Kaabah. Sa'ad bertanya kepada Umayyah, "Engkau caci aku sekarang tidak apa, tetapi Muhammad memberitahu kami akan bunuh kamu." Umayyah bertanya, "Di Mekah ataupun di luar Mekah, orang Islam akan bunuh aku." Sa'ad berkata, "Muhammad tidak memberitahu tempatnya." Oleh itu, dia takut hendak keluar berperang kali ini. Dia takut pada kata-kata Muhammad. Sedang dia duduk di Kaabah dengan orang-orangnya, Uqbah bin Mu'ayyad datang. Dia membawa perasap wangian dan diletakkan di hadapan Umayyah. Uqbah berkata kepada Umayyah, "Wahai Umayyah, berasaplah dan berwangi-wangianlah. Kamu ini perempuan, semua orang sibuk bersiap untuk berperang. Kamu masih duduk-duduk di sini."
Umayyah marah dan rasa tercabar. Dia terus bangun dan bersiap untuk keluar berperang. Semasa sibuk bersiap, Quraisy teringat pula pergaduhan antara mereka dengan suku Kinanah. Mereka mulai teragak-agak hendak keluar berperang, takut suku Kinanah mengambil peluang ini menyerang Makkah. Muhammad berkata, apabila iblis melihat Quraisy teragak-agak, dia menghasut Quraisy supaya jadi keluar memerangi Muhammad. Iblis datang dalam wajah Suraqah bin Malik, salah seorang pembesar suku Kinanah. Dia memberi jaminan bahawa Quraisy Kinanah tidak akan menyerang Makkah. Berita kedatangan tentera Quraisy ini belum sampai lagi kepada Muhammad. Muhammad dan sahabat-sahabatnya terus memburu rombongan Abu Sufyan. Sementara itu, Quraisy berjaya menghantar 950 orang lelaki yang lengkap dengan persiapan perang, sedangkan Muhammad dan sahabat-sahabatnya bukan datang untuk berperang, tetapi sekadar hendak menyekat rombongan Abu Sufyan sahaja. Mereka yang selamat 313 itu hanya mempunyai 70 ekor unta. Tentera Islam berganti-ganti naik unta dan hanya mempunyai 2 ekor kuda dan ada yang berjalan kaki sahaja. Persiapan tentera Islam bukan untuk berperang, sedangkan tentera Quraisy terdiri daripada 950 orang lelaki, 200 ekor kuda dan yang lain menunggang unta. Ini tidak termasuk unta yang dibawa dan disembelih sebagai makanan. Wanita Quraisy pun turut keluar memberi semangat dan menyanyi untuk tentera. Allah memberitahu Muhammad berhubung tentera Quraisy yang sedang bergerak. Muhammad mengumpulkan sahabat-sahabatnya dan memberitahu Quraisy menghantar tentera. Abu Bakar bangun dan berjanji setia kepada Muhammad dan meminta Muhammad meneruskan perjuangan. Perjanjian ini diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Salah seorang sahabat iaitu Miqdad berkata kepada Muhammad, "Wahai pesuruh Allah, teruskan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepadamu seperti mana suku Israel berkata kepada Musa. Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan perangilah mereka. Sebenarnya kami di sini duduk menunggu, tetapi kami akan berkata, pergilah kamu dan Tuhan kamu. Kami akan bersama Allah dan Rasulnya berjuang. Demi Allah, wahai Muhammad, kalau kamu bawa kami berperang sampai Birakil Rimad, kami akan terus bersamamu. Tidak akan ada seorang pun di kalangan kami yang menarik diri." Di antara Madinah dan Birakil Rimad ada 14 kabilah yang memusuhi Islam. Kata-kata Miqdad ini bermaksud mereka bukan sahaja akan bersama Muhammad dalam satu peperangan, tetapi bersedia menghadapi 14 peperangan dengan 14 kabilah ini merentas perjalanan sejauh itu. Muhammad gembira dengan ucapan Miqdad. Bahkan semua sahabat turut gembira dengan ucapan Miqdad kerana itu juga apa yang ada di dalam hati mereka. Selepas Miqdad duduk, Muhammad bertanya lagi, "Apa pandangan kamu, wahai sahabat-sahabatku?" Pada masa itu bangun Miqdad bin Mu'az, Sa'ad bin Mu'az, iaitu salah seorang ketua Ansar. Katanya, "Wahai Muhammad, mungkin kamu maksudkan kami daripada kalangan Ansar." Muhammad berkata, "Ya, benar." Sa'ad berkata, "Wahai pesuruh Allah, demi Allah, kalau kamu membawa kami mengharungi laut, kami akan mengikutmu." Kemudian Sa'ad berjanji setia dengan Muhammad bagi pihak Ansar, yang mana Ansar seperti Muhajirin bersedia berjuang bersamanya. Muhammad berkata, "Bergembiralah, sesungguhnya Allah menjanjikan aku antara dua kemenangan, sama ada kita memperolehi barang dagangan ataupun dapat mengalahkan tentera Quraisy." Tentera Islam dan tentera musuh tiba di Badar. Muhammad dan tentera Islam berjalan sehingga sampai di Al-Udwatil Dunya. Muhammad berkemah di belakangnya. Tentera musuh berkemah di belakang Al-Udwatul Quswa. Al-Udwatul Quswa ini di sebelah selatan dan Udwatul Dunya di sebelah utara. Orang-orang Islam datang dari Madinah dari arah utara, manakala orang kafir datang dari Mekah dari arah selatan. Sementara itu Abu Sufyan menarikan rombongannya melalui jalan rahsia. Dia berjaya keluar dari kawasan Badar dan berpusing di belakang bukit Hijaz. Dia membawa rombongannya berjalan di antara bukit-bukit dan pantai Laut Merah. Ketiga-tiga kumpulan ini tidak tahu di mana kumpulan lain berada.
Muhammad menghantar orang perisik. Mereka menjumpai 2 orang pekerja Quraisy yang datang mengambil air dari perigi badan. Mereka menawan 2 orang pekerja itu dan dibawa ke perkemahan tentera Islam. Mereka berdua disoal siasat. Sementara itu, Abu Sufyan berjaya melarikan rombongannya. Dia berada di belakang kedudukan tentera Quraisy. Abu Sufyan menghantar wakil memberitahu Quraisy rombongan sudah selamat. Dengan itu ada di kalangan tentera Quraisy yang menarik diri daripada peperangan. Mereka berkata, "Kami datang bagi menyelamatkan rombongan. Ada harta kami di situ. Sekarang rombongan sudah selamat. Untuk apa lagi kami berperang? Apatah lagi orang yang akan kami perangi itu keluarga kami sendiri." Suku Zuhrah pulang ke Mekah sama seperti suku Hashim. Hanya tinggal Abbas dan beberapa orang sahaja supaya mereka tidak dimalukan oleh Quraisy. Mereka tidak bersungguh-sungguh untuk berperang. Orang yang mereka perangi itu adalah Muhammad daripada suku Hashim juga. Hakim bin Khuzam datang kepada Utbah meminta dia mengarahkan tentera Quraisy pulang sahaja ke Mekah kerana rombongan dagang mereka sudah selamat. Utbah mula menyeru tentera untuk pulang, malah tentera sibuk bersiap untuk pulang. Abu Jahal muncul dan tidak bersetuju untuk pulang. Dia mahu peperangan terus berlaku. Berlaku krisis antara pembesar-pembesar Quraisy. Masing-masing mahu menonjolkan diri sebagai pemimpin Mekah. Abu Jahal sudah lama berusaha menonjolkan dirinya sebagai pemimpin Mekah. Selepas kematian Abdul Muttalib dan Abu Talib, tidak ada yang paling menonjol di kalangan mereka. Abu Jahal memanggil Amir al-Hadrami, ayah kepada orang yang dibunuh oleh tentera Islam dalam bulan haram sebelum peperangan ini. Abu Jahal berkata, "Wahai Amir, orang-orang Mekah sudah mula hendak balik. Mereka berlepas tangan daripada menuntut bela ke atas darah anak kamu." Apabila mendengar hal ini, Amir mendengar dia terus pergi ke tengah-tengah tentera menangis sambil menjerit-jerit. "Apakah malangnya nasib Amir? Orang-orang Mekah berlepas tangan dari anakku. Demi Tuhan, kalau berlaku hal ini kepada anak-anak mereka, nescaya aku tidak akan berlepas tangan." Mereka semua membatalkannya untuk balik apabila melihat keadaan itu. Begitulah perangai Abu Jahal dalam memusuhi dan memerangi Islam. Pada masa itu, mereka masih lagi belum tahu di mana orang Islam berkemah. Mereka sudah hampir, tetapi masing-masing tidak tahu keadaan, kedudukan pihak lawan.